Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Haji Salim menggigit bibir. Matanya merenung wajah saya dan Datuk sebentar. Dia menarik nafas panjang sambil menepuk pangkal lengan Datuk. Bagaimana kalau kebolehan yang ada pada awak dan saya ni disatukan untuk menentang perkara jahat? Saya juga terfikir ke arah itu, tapi Datuk tidak meneruskan kata-katanya. Saya lihat Datuk kerutkan kening macam ada sesuatu masalah besar yang bermain dalam kepala. Apa masalah yang awak fikirkan ni? Mendadak Haji Salim mengajukan pertanyaan. Dari mana harus kita mulakan kerja ni? Inilah yang saya fikirkan. Mudah saja. Mudah macam mana? Kita tahu ada orang yang memuja syaitan, dan syaitan yang dipuja tu mula bergerak dan kita harus menentangnya. Banyak persediaan yang mesti kita adakan ni, Haji. Kita adakan je lah. Tingkah Haji Salim tenang. Datuk meraba pangkal leher berkali-kali. Sinar matahari petang yang lembut masuk ke ruang tempat kami duduk melalui jendela yang terbuka. Haji Salim terus memicit ibu jari kanannya perlahan-lahan. Datuk bangun dan berdiri di muka jendela, melihat beberapa ekor burung gagak yang terbang rendah sambilnya berbunyi. Haji Salim juga bangun mengambil sebilah keris. Mata keris itu dilurutnya dengan limau nipis. Air limau menitis atas kain pelekat yang dipakai. Adoi, jerit saya sekuat hati. Secara tiba-tiba saya terasa batang leher ditekan oleh sepasang tangan yang kasar dan berbulu lebat. Makin kuat saya bergerak, makin kejap tangan berbulu itu menekan leher, membuatkan saya susah untuk bernafas. Datuk dan Haji Salim segera menghampiri saya. Aneh, apabila mereka berada dekat dengan saya, tangan kasar yang berbulu melepaskan leher saya. Semua yang berada di ruang itu bergerak dengan sendiri. Apa ni? Semua yang berada, maksudnya barang-barang di situ. Lembing yang terus susun di atas tempatnya bergerak lagi, macam dilanggar sesuatu. Benda sial tu masih ada lagi dekat sini. Nada suara Datuk meninggi. Matanya merenung ke setiap penjuru ruang. Haji Salim terus menghampiri saya, melihat bahagian tengkuk saya yang disentuh oleh tangan gaib. Leher cucu kamu ni dah lebam dan berjala. Haji Salim memberitahu Datuk dengan wajah yang sedikit cemas. Tak apa, benda tu nak mencabar kita, balas Datuk. Kalau selalu dicabar, padahnya kita yang menanggung, rungut Haji Salim penuh kesal. Haji Salim terus mengurut tengkuk saya. Rasa sakit dan sengal terus berkurangan. Saya dapat menggerakkan leher saya ke kiri dan ke kanan dengan aman. Rasa pedih dari kesan tercalar itu masih lagi dapat saya rasakan. Datuk dan Haji Salim kembali di tempat asal. Benda-benda yang berada di ruang tersebut terus bergerak. Datuk dan Haji Salim tak ambil kisah dengan semuanya itu. Seolah-olah tak ada apa yang berlaku di situ. Mereka terus merancang untuk melakukan sesuatu. Jerit Haji Salim sambil melompat. Seekor belalang kunyit yang besar hinggap di pangkal lengan Haji Salim. Mata belalang itu kelihatan bersinar-sinar merenung ke arah Datuk dan saya. Haji Salim cuba menangkap belalang tersebut. Usahanya tidak berjaya. Setiap kali dia cuba mengangkat tangan,
belalang itu akan terbang ke tempat yang lain. Bila Haji Salim diam, belalang itu pula datang kembali padanya, hinggap di mana sahaja yang dia suka. Ada masanya di pangkal hidung, di telinga ataupun di kening. Tindak tanduk belalang kunyit itu memang tidak menyenangkan Haji Salim. Dia menjadi marah. Mau tak marah, belalang kunyit hinggap ke hidung bang. Belalang sial, jerit Haji Salim bila belalang kunyit itu hinggap di cuping telinganya untuk kali yang kelima. Dia bangun dan terus mengambil batang penyapu. Belalang itu terus terbang ke arah dinding dan hinggap di situ. Haji Salim angkat penyapu dan hayun ke dinding. Belum pun sempat penyapu itu menjamah dinding, belalang itu terus terbang dan hinggap di batang hidungnya. Marah betul Haji Salim, kian menjadi-jadi. Mukanya kelihatan kemerah-merahan. Sinar matanya nampak garang sekali. Sudahlah tu, jangan dilawan. Nanti awak tu yang akan penat sendiri, kata Datuk. Sial betul lah. Ada cara menghalaunya. Ambilkan saya sebiji cili kering, sebiji bawang besar dan limau nipis, kata Datuk dengan tenang. Nak buat apa? Saya nak menumis sambal belalang kunyit. Ha? Haji Salim terkejut. Wajah Datuk direnungnya tepat. Dia mahu memastikan apakah Datuk bercakap benar ataupun sekadar untuk bergurau senda. Kau ni bergurau dalam masa orang cemas macam ni? Tidak. Datuk bangun menuju ke ruang dapur. Tiba-tiba belalang yang terbang ke sana kemari dalam ruang itu terus menghilang tanpa dapat dikesan. Dah hilang lah, kata saya. Langkah Datuk terus mati. Haji Salim letakkan penyapu dan pelantar atas pelantar. Kami merenung ke setiap sudut. Tidak lagi bergerak. Suasana terasa sepi sekali. Aku harap dia keluar terus dari sini. Keluar Datuk lalu melangkah dan berdiri di muka jendela, melihat langit petang yang cerah. Beberapa ekor burung gagak kelihatan terbang dengan bebas sambil berbunyi. Biarlah kami balik dulu ya, kata Datuk. Saya pun segera bangun mengikut langkah Datuk menuju ke muka pintu. Boleh ke saya gunakan petua awak untuk menghalau belalang tu? Kalau-kalaulah dia datang lagi, kata Haji Salim berlari mendapatkan Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum. Boleh. Saya dapat petua tu pun daripada orang tua-tua yang terdahulu, kata mereka. Itulah petua menghalau hantu setan seperti pelesit dan jembalang, terang Datuk dengan tenang. Haji Salim menganggukkan kepala. Pulang. Saya dan Datuk meninggalkan rumah Haji Salim. Matahari terus beransur condong. Burung-burung gagak berkeliaran melompat dari dahan ke dahan sambil berbunyi dengan nada suara yang nyaring. Lebih kurang 20 langkah kami melangkah. Saya menoleh ke arah rumah Haji Salim. Saya lihat Haji Salim masih lagi tercegat di muka pintu, melambai-lambaikan tangan ke arah saya dan Datuk. Ada masanya petua orang tua tu boleh dipakai. Kau sendiri tengok. Lepas aku cakap macam tu, belalang tu terus gaib entah ke mana. Beritahu Datuk kepada saya. Macam selalu, bila Datuk berkata demikian, saya cuma menganggukkan kepala sahaja. Kira-kira 10 minit perjalanan, akhirnya saya dan Datuk sampai ke rumah. Saya terus menuju ke bilik dapur. Saya lihat nenek sedang duduk memilih antah beras. Tanpa membuang masa, saya terus duduk di sisi nenek dan terus membantunya memilih antah beras. Saya mampu bertahan di sisi nenek cuma kira-kira 5 minit sahaja. Memilih antah beras memang membosankan dan tidak layak dikerjakan oleh orang lelaki. Saya terus bangun untuk pergi ke ruang anjur rumah. Baru mahu melangkah, nenek terus bersuara. Kau dan Datuk singgah di mana? Hingga lambat balik. Air kopi yang disediakan semuanya dah sejuk. Singgah rumah Haji Salim, sahut Datuk dari atas. Saya senyum memandang ke arah nenek. Saya lihat nenek tersenyum. Saya terus masuk ke ruang anjung, tukar baju dan seluar. Saya ambil gasing dari tali. Apa ni? Bukan dari, bukan ni. Ada sedikit typo. Bukan.
Saya ambil gasing dan tali di bawah meja, kemudian melompat ke halaman rumah. Hasrat hati saya mahu pergi mencari kawan untuk diajak bermain gasing. Tamar. Ya, Tok. Kau mahu main gasing dengan kawan-kawan? Ya, Tok. Jangan main lama-lama. Dekat maghrib ni mesti balik. Aku tak mahu kau merayau ke mana-mana. Keadaan tak begitu aman. Saya pergi kejap aja, Tok. Pergilah. Baik, Tok. Saya terus melompat keriangan, kemudian terus berlari menuju ke rumah beberapa orang kawan. Menjelang waktu maghrib, barulah saya pulang, tetapi kepulangan saya tidak segembira waktu saya pergi tadi. Gasing kesayangan saya telah pun terbelah dua dipangkah oleh kawan. Mahu menangis rasanya melihat gasing yang dibuat dari batang limau terkopak dua dan pakunya tercabut lalu hilang. Esok aku buat yang baru, kata saya menghiburkan hati. Sudah 2 hari Haji Salim tidak datang ke rumah. Sudah 2 hari orang-orang kampung terhindar dari gangguan perkara-perkara yang ganjil. Semuanya berada dalam keadaan yang aman. Selama 2 hari juga, Dato' tidak membincangkan perkara kubur lama di hujung kampung dengan nenek ataupun saya. Dato' lebih banyak membisu dan membuat amalan pada waktu malam. Pada 11 siangnya, Dato' banyak menghabiskan dengan membuat luka ataupun memburu ayam hutan. Berdasarkan pada tindak tanduknya itu, saya menganggap Dato' dan Haji Salim telah berjaya membantras perbuatan terkutuk itu dengan cara kebatinan. Kalaulah anggapan saya itu benar, saya memang gembira. 2 minggu kemudian, kira-kira pukul 10 malam, Haji Salim datang ke rumah Dato' dengan membawa sundang. Dato' yang sedang membaca surah Yasin terkejut dengan kedatangan Haji Salim itu. Bukankah sudah saya pesan, kita tak boleh berpandangan muka, bertegur selama 3 minggu? Apa awak dah lupa? Kalau macam ini awak, usaha kita ni akan jadi sia-sia. Kita dah buat perkara yang bodoh. Suara Datuk keras. Pertama kali saya lihat Datuk bersikap kasar pada Haji Salim. Datuk berdiri di muka pintu tanpa mahu menjemput Haji Salim naik ke anjung. Lain macam suara malam ni dipecah. Apakah sebenarnya? Okey. Andang daun kelapa yang dibawa oleh Haji Salim menerangi sebahagian daripada halaman rumah. Cahaya andang itu juga menjalar hinggalah ke ruangan anjung. Maafkan saya ada masalah besar ni, tambah Haji Salim yang memakai kain pelikat petak besar berbaju putih tebal yang sudah bertukar warna menjadi agak kekuning-kuningan, bersongkok putih yang tepinya sudah bertahi lalat. Apa masalahnya? Cucu saudara saya dah hilang. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Baru anak dara sunti. Datuk mengeluh. Wajahnya mula resah. Kemarahan yang merajai wajahnya sebentar tadi terus hilang. Sudah dicari ke belum ni? Tanya Datuk. Saya sudah puas mencarinya. Bila tak berdaya barulah saya jumpa awak. Saya ingat pesan yang awak buat pada saya dulu. Saya terpaksa melanggarnya. Saya dah terpaksa. Kalau dah terpaksa tak apalah. Suara Datuk terus lembut. Datuk terus menjemput Haji Salim naik ke anjung. Jemputan Datuk itu segera ditunaikan. Andang daun kelapa dipadam dan disandarkan pada pangkal tiang. Tanpa dijemput, saya pun datang ke anjung, duduk bersimpuh dekat dengan Datuk. Kita pergi ke kubur lama. Haji Salim mengemukakan cadangan. Jangan terburu-buru. Kita cari, balas Datuk. Di mana kita nak cari? Sudah puas mencarinya. Saya dah putus asa. Sudahlah, cucu saudara saya itu tak ada ayah. Ada emak, lumpuh pula. Entah apalah nasibnya. Haji Salim tunduk merenung lantai. Saya menjadi hibah. Badan saya terasa sejuk di jamaah angin malam yang membawa suara katak dan cengkerik yang bersahut-sahutan. Bunyi burung hantu di hujung dahan jelas kedengaran. Janganlah putus asa. Mari kita ikhtiar untuk kali terakhir. Kumpulkan orang-orang kampung.
Datuk renung ke muka Haji Salim. Orang-orang kampung tunggu dekat dewan sementara menantikan awak datang. Saya tahu ini semua kerja orang yang memuja kubur. Mereka dendam dengan saya. Keluh Haji Salim. Sudahlah tu, mari kita ke dewan. Datuk terus bangun meninggalkan ruang anjung. Haji Salim juga berbuat demikian. Sampai di halaman, Haji Salim menghidupkan api andang daun kelapanya. Datuk terus menyuluh ke kiri dan ke kanan dengan lampu picit. Saya pula masih lagi berdiri di anjung rumah, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus mengikuti mereka ataupun tinggal bersama dengan nenek di rumah? Kau jangan ikut, Tamar, kata nenek. Saya nak ikut. Saya terus melompat, memburu Datuk dan Haji Salim yang berada dalam jarak 30 kaki dari saya. Datuk dan Haji Salim tidak menoleh ke arah saya. Mereka terus melangkah dengan rancak. Walau bagaimanapun, mereka tahu yang saya mengikuti mereka di belakang. Cahaya obor daun kelapa Haji Salim terus menerangi permukaan jalan. Bunga-bunga api dari obor daun kelapa berterbangan di udara ditolak angin malam. Siulan, kecengkerik dan bunyi katak tidak pernah putus. Kami sampai ke dewan. Terdapat kira-kira di antara 6 hingga 10 orang kampung yang duduk bertenggek pada bibir simen dan semuanya saya kenal. Beberapa daripada mereka menyedut rokok daun tembakau Jawa. Bau asap dari rokok daun tembakau Jawa itu membuatkan nyamuk tidak berani dekat pada orang-orang kampung yang ada di situ. Kau Daud, duduk dekat rumah budak tu. Kau tentu tahu waktu bila budak tu hilang. Datuk mengajukan pertanyaan pada seorang lelaki yang berbadan kurus. Budak perempuan tu memang selalu mandi dekat sungai waktu maghrib nak tiba. Saya dah tegur tapi dia tak peduli. Bukan itu. Aku nak tahu waktu bila dia hilang, Daud. Begini, petang tadi saya nampak dia ke sungai. Maghrib dia tak balik. Emaknya menangis dan suruh saya mencarinya. Kau pergi cari? Saya cari tapi tak jumpa. Saya minta tolong jiran lain. Semuanya sia-sia. Kemudian barulah saya bagi tahu dengan Haji Salim. Daud berhenti cakap. Wajahnya sedih. Dan orang-orang kampung yang berada di situ mengakui keterangan Daud itu. Mereka terlibat sama dalam usaha mencari gadis sunti yang hilang itu. Mereka juga memberitahu Datuk, mustahil gadis sunti itu dihanyutkan oleh arus sungai kerana air begitu cetek sekali. Mau dikatakan gadis itu dilarikan oleh orang jahat juga tidak masuk akal. Belum ada orang jahat yang muncul di kampung. Wah, ini semuanya perbuatan orang-orang yang memuja kubur. Tiba-tiba Haji Salim bersuara lantang dan bersedia untuk mengeluarkan beberapa ungkapan lagi. Sudahlah Haji. Dalam sesuatu hal kalau kita terlalu menurut perasaan akan membawa padah buruk pada diri kita nanti. Tingkah Datuk. Orang-orang kampung yang ada di situ menganggukkan kepala seolah-olah setuju dengan apa yang Datuk katakan. Begini sajalah. Kita cari malam ni juga. Datuk mengemukakan cadangan. Sekarang ni siapa yang nak ikut saya? Tanya Datuk lagi. Cuma 3 orang sahaja yang mengangkat tangan tanda setuju, manakala yang lain tidak mengangkat tangan, termasuklah Daud, jiran terdekat pada keluarga gadis sunti yang hilang. Kenapa Daud? Soal Haji Salim. Kerja sia-sia. Sudah mencari orang hilang, susah nak cari orang hilang pada waktu malam. Kami kan dah buat tadi, sahut Daud. Habis, apa yang patut kita lakukan? Soal Haji Salim. Kita cari siang esok kan lagi mudah. Tak apalah. Siapa yang tak mahu boleh pulang. Siapa yang nak ikut bersedia. Datuk mengeluarkan arahan. Kumpulan Daud terus meninggalkan kawasan dewan. Bila saya hitung, ternyata cuma 3 orang sahaja orang kampung yang mahu menyertai kami, dicampur dengan diri saya, Datuk, Haji Salim. Jumlah kami menjadi 6 orang sahaja. Kita pecahkan 6 orang ni menjadi 3 kumpulan. Tamar kamu ikut Borhan, Saleh ikut Haji Salim, Hasan kamu ikut saya. Datuk mula mengatur gerakan.
Saya segera berdiri di belakang Borhan yang sudah pun menyalakan obor daun kelapa. Saya yakin dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, budak perempuan yang hilang tu kita akan jumpa juga, kata Datuk lalu mengajak kami pergi ke tebing sungai. Dia menyuruh kami mencari kesan-kesan yang ditinggalkan oleh budak perempuan yang hilang itu. Seluruh kawasan tempat gadis sunti itu mandi habis kami jajahi. Pokok besar, pokok kecil, semuanya kena pijak dan diselongkar. Tak ada sesuatu kesan pun yang dapat kami temui. Haji Salim cacakkan andang daun kelapa ke tanah. Dia terus duduk di atas batang pokok yang tumbang. Langit waktu itu kelihatan cerah. Gumpalan awan hitam bergerak perlahan arah barat daya. Bulan yang sedang mengecil terus dipagar oleh bintang-bintang yang sedang mengerdip. Embun malam terasa menjamah rambut. Begini, Tamar dan Borhan boleh cari sebelah sana, terus hingga sampai ke kaki bukit. Haji Salim sama Saleh ni dari sebelah sini hingga ke hilir sungai. Saya dan Hasan cari dari seberang sungai hingga sampai ke kawasan bendang. Datuk mengeluarkan atur cara dari pertimbangan akal fikirannya. Tak ada bantahan, semuanya berpecah mengikut arahan yang telah ditetapkan. Saya jadi gementar. Usia Borhan dengan saya jaraknya antara 5 dan 6 tahun saja. Tak ada pengalaman. Dan orang-orang yang mengikut Datuk dan Haji Salim ni lebih beruntung. Datuk dan Haji Salim orang tua yang banyak pengalaman. Tak mudah gementar bila berhadapan dengan kecemasan. Saya dan Borhan bertengkar kecil. Masing-masing tak mahu jadi kepala. Borhan mahu saya jadi kepala, sedangkan saya keberatan kerana itu merupakan tugas yang berat. Akhirnya, Borhan mengalah. Apa? Kalau kau tak mahu, apa boleh buat? Marilah. Borhan terus meredah hutan kecil. Saya tersenyum, tetapi saya ditugaskan untuk membawa obor daun kelapa. Kami terus meredah hutan. Angin malam yang bertiup membuatkan badan saya terasa amat dingin. Beberapa batang ranting kering dan daun kering berjatuhan ke bumi akibat dirempuh oleh angin. Bunyi katak dan cekerik terus rancak kedengaran di samping bunyi lolongan anjing liar yang ditingkah oleh bunyi kelawar yang terbang malam mencari makanan. Semua lubang, semua perdu pokok dan rimbunan lalang kami jenguk. Beberapa ekor katak dan belalang berlompatan, bagaikan marah kerana tempat mereka diganggu. Sesekali kaki saya terpijak lopak. Dedaun yang saya langgar merempuh batang leher, lalu menjatuhkan air embun yang lekat di hujungnya pada kulit tengkuk. Terasa cukup sejuk. Tiba-tiba, saya tersepak sesuatu yang lembut dalam rumpun lalang. Bila saya bergerak, terasa benda lembut itu memaut pergelangan kaki saya. Benda lembut sejuk itu merayap hingga ke buah betis saya. Dada saya berdebar. Badan terasa seram sejuk. Lolongan anjing kian jelas kedengaran. Suara cengkerik dan katak kian bertambah rancak. Angin terus menggugurkan ranting-ranting kering yang bunyinya amat menakutkan. Kenapa berdiri dekat situ, Tamar? Ada. Saya tak dapat meneruskan kata-kata. Badan saya terus menggeletar. Malam yang dingin terasa panas hingga memercikkan peluh-peluh halus di dahi. Kenapa muka kamu pucat, Tamar? Wah, ada. Mulut saya terus terlopong. Benda lembut sejuk itu terus meraba buah betis saya. Melihat saya dalam keadaan yang cemas itu, Borhan pun menghampiri saya dan terus merampas obor dari tangan saya. Dia terus menyuluh ke arah rumpun lalang. Biji mata Borhan terbeliak. Tangannya terus menggeletar dan obor terus bergerak tak tentu arah menurut getaran tangannya. Mayat, Tamar. Weh, mayat. Suara Borhan separuh menjerit. Mukanya kelihatan berubah. Mujurlah. Rasa cemas itu sekejap saja menguasai dirinya. Beberapa minit kemudian, dia kembali tenang. Dia menarik tangan saya dari rumpun lalang. Saya angkat kaki kanan tetapi tidak berdaya. Kaki saya bagaikan ditarik oleh sesuatu. Jari jemari manusia saya rasa mula merayap dari buah betis menurun ke buku lali. Mayat pegang aku ni, Borhan. Nanti aku lepaskan. Borhan pacakkan atas bumi
Dari cahaya obor itu saya melihat mayat seorang gadis terlentang. Biji matanya terbeliak, mulutnya ternganga, penuh dengan darah beku. Rambutnya menggerbang. Perkara yang benar-benar mencemaskan perasaan saya adalah bila saya melihat jari jemari mayat itu memaut pergelangan kaki saya, macam diarahkan oleh sesuatu untuk berbuat demikian. Dengan ekor mata, saya menjeling ke arah jari jemari mayat dan kaki kanan saya. Rupa-rupanya telapak kaki kanan saya memijak pangkal lengan mayat itu. Jadi tidak heranlah bila saya menggerakkan kaki, tangan dan jari jemarinya turut sama bergerak. Biji matanya yang terbeliak dengan rambut yang terurai pada mayat tersebut memang menakutkan. Saya rasa matanya bagaikan melihat diri saya hingga ke jantung hati. Kakinya terkangkang keras. Kain batik lusuh yang dipakainya terselak hingga ke pangkal paha dan baju kepaya pula terkoyak di bahagian dada. Saya kira ini mesti ada perlawanan di antara orang yang menyerang dengan mangsanya. Borhan terus menatap mayat itu. Tanpa diduga, Borhan menutup kedua belah matanya dengan telapak tangan. "Mayat tu bergerak weh," katanya. "Bergerak?" Pekik saya lalu membuka langkah 1000. Habis pokok besar dan kecil saya redah, tidak terasa sakit walaupun sedikit pun. Melihat saya lari, Borhan juga ikut lari lintang pukang di malam yang gelap, melanggar apa sahaja yang menghalang. Anehnya, kami sampai serentak ke tempat mula datang tadi. Kami tak dapat berkata apa-apa, cuma tercungap-cungap macam ikan yang kekurangan air. Tidak sampai 5 minit kami berada di situ, Haji Salim, Hasan, Saleh dan Datuk pun tiba. Mereka tercengang melihat kami tercungap-cungap dengan wajah yang pucat. "Ada orang jumpa?" tanya Datuk. "Ada," jawab Borhan sambil menyandarkan badannya pada saya. Tiba-tiba dia terus rebah. Haji Salim terus mendekatinya. "Pengsan," kata Haji Salim. Semua yang ada di situ segera memberi pertolongan pada Borhan. Akhirnya Borhan pulih dari pengsan. Datuk memberikan rawatan dengan secukupnya pada Borhan. Mukanya yang pucat lesi kembali merah. "Apa yang kau nampak, Borhan?" Datuk terus menyoal Borhan. Tangan Datuk terus memicit setiap sendi tubuh Borhan. Air embun yang gugur terus menyentuh rambut kami. 2-3 orang menguap panjang. "Cucu saudara Haji Salim, Siti Mah tu dah mati." Suara Borhan lemah. Haji Salim terus termenung panjang. Matanya merenung pokok-pokok hutan yang tegak kaki di malam yang dingin. Lolongan anjing sudah tidak kedengaran lagi, diganti dengan suara burung hantu dan jampu. Bunyi katak dan cekerik tetap hebat macam tadi. Datuk dan Haji Salim mengadakan rundingan. Kemudian Datuk minta saya dan Borhan menunjukkan rumpun lalang tempat mayat itu dijumpai. Kali ini saya menjadi kepala jalan. Saya tak merasa takut atau gentar kerana ada Datuk dan Haji Salim. Kami sampai ke rumpun lalang. Haji Salim terus mengangkat tubuh cucu saudaranya yang sudah kaku. Usianya sekitar 13 tahun. Datuk merenung mayat gadis malang itu dengan tenang. "Lidahnya dipotong orang," beritahu Datuk pada Haji Salim. "Memang tak salah agakkan saya. Kita berusaha mencari orang yang membuat kerja laknat tu." "Ya, kematian cucu saudara saya ni harus dibela dan dibalas," nada suara Haji Salim keras. Saya, Hasan, Salih dan Borhan hanya mendengar saja dengan apa yang dikatakan oleh Datuk dan Haji Salim. Ketika mayat itu berada di pangkuan Haji Salim, saya tak berani nak merenungnya. Mayat gadis sunti yang malang itu dibawa ke rumah ibunya, diletakkan di ruang hadapan. Siang esok, mayat gadis malang itu akan diuruskan pengebumiannya. Begitu mengikut rancangan Haji Salim yang disampaikan pada Datuk. Lebih kurang pukul 4 pagi, saya dan Datuk meninggalkan rumah ibu gadis yang malang itu. Haji Salim terus membaca Quran dekat cucu saudaranya. "Biar kami balik dulu ya Haji," kata Datuk pada Haji Salim. Waktu itu sudah pukul 4 pagi. Bintang timur sudah pun muncul di kaki langit. Udara terasa bertambah dingin. "Tak apalah, esok datang awal. Kalau boleh biarlah sebelum pukul 8 pagi," jawab Haji Salim pendek. Dia terus membacakan Quran dekat jenazah cucu saudaranya. Saya dan Datuk meninggalkan rumah gadis sunti yang malang itu.
Sudah 2 minggu, jenazah gadis Sunti yang malang itu disemadikan di tanah perkuburan Islam di Jalan Parit. Saya masih ingat, waktu orang-orang kampung meratakan tanah kubur, kira-kira pukul 11 pagi. Cuaca begitu baik, matahari memancar keras, tanpa diduga oleh sesiapa pun. Dalam cuaca panas yang terik itu, hujan turun dengan selebat-lebatnya. Pakaian orang kampung yang ada di situ semuanya basah kuyup. Beberapa orang kampung meramalkan bahawa hujan panas yang turun waktu orang menanam jenazah membawa alamat yang kurang baik pada orang yang masih hidup.